Actually kalau kita ambil kad pengenalan, kita punya kad bank ataupun kita punya kad touch and go, kita letak di belakang bot dia, anda boleh tengok sendiri saiz dia lebih kurang sama sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini adalah sebuah komputer. Yes, saiz dia kecil tapi ini adalah sebuah komputer. Banyak benda yang kita boleh buat dengan komputer ni. Actually kalau kita ambil kad pengenalan, kita punya kad bank ataupun kita punya kad touch and go, kita letak di belakang bot dia, anda boleh tengok sendiri saiz dia lebih kurang sama sahaja. But yes, walaupun saiz dia kecil, ada banyak potential yang kita boleh buat dengan benda Allah ni. Perkenalkan, ini adalah Raspberry Pi 5. Sebelum ni saya dah pernah review adik dia Raspberry Pi 4. Apa yang membezakan antara Raspberry Pi 5 dengan Pi 4 adalah yang pertama, hardware yang diguna pakai dekat Raspberry Pi 5 ni lagi mantap. Banyak benda yang mereka upgrade. Mereka upgrade dia punya processor, dia punya RAM, dia punya graphic card dan juga dia punya slot micro SD. Lepas tu dia punya I/O port, dia punya input output connection ni lebih versatile dan last kali dia upgrade dia punya video output. Sekarang dengan Raspberry Pi 5 kita bukan sahaja boleh keluarkan video 4K 60 fps tapi kita boleh keluarkan dua output video. Alright, ini adalah produk dia. Memang dia datang dalam keadaan bogel macam ni. Harga dia sangat murah. Cuma kalau kita pergi dekat website official distributor mereka iaitu Citron, mereka ada jual dengan 3 variasi lah. Sama ada kita nak beli bot ni saja ataupun kita boleh beli essential kit dan juga official case kit. Kalau anda beli essential kit, anda akan dapat satu dia punya power supply USB-C 27W. Kemudian anda akan dapat Raspberry Pi Active Cooler. Benda Allah ni bertujuan untuk sejukkan Raspberry Pi 5 untuk siapa-siapa yang nak guna dia 24/7 macam tu lah. Jadi ini adalah cooler yang dia akan bagi kepada kita. Ada satu kipas, kemudian bahagian bawah adalah heatsink dan di bahagian bawah dia ni ada 3 thermal pad. Yang mana thermal pad ni memang fokus kepada komponen-komponen yang keluarkan haba dekat dia punya board. Lepas tu kalau anda beli official case kit, anda akan dapat juga dia punya power supply, kemudian anda akan dapat official case untuk Raspberry Pi 5. Dekat dia punya case ni ada satu cooler juga dan cara pasang dia simple saja. Anda lagakan lubang-lubang input output connection dekat dia dengan dia punya board ni. Lepas tu disebabkan saiz dia kecil, anda boleh guna Raspberry Pi 5 ni di atas meja ataupun kalau anda nak guna, anda nak mount dia dekat belakang monitor pun tak ada masalah. Alright, in terms of input output connection dia ada satu port USB-C untuk kita hidupkan dia. Ada 2 micro HDMI untuk keluarkan video 4K 60 fps. Ada 2 extended module, ada satu LAN port, ada 2 USB-A 3.0, ada 2 USB-A 2.0. Lepas tu di belakang USB-A 2.0 ni ada fan header, ada GPIO interface, ada PCIe connector dan juga power button. Manakala di belakang dia ada satu micro SD card reader. Untuk makluman anda, read dan juga write speed micro SD card reader Raspberry Pi 5 jauh lagi laju kalau nak dibandingkan dengan read write speed micro SD card reader yang ada dekat Raspberry Pi 4. Dan katakan anda nak speed yang lagi laju, anda tak nak speed micro SD card, jangan risau sebab in future Raspberry Pi 5 ni akan keluarkan head untuk NVMe SSD. So kita guna PCIe connector ni, kita sambung ke head tu dan kita letak NVMe SSD yang lebih laju dekat Raspberry Pi 5 ni. Alright, dari segi OS pula, ini antara perbezaan yang ketara antara Raspberry Pi 5 ataupun Raspberry punya produk berbanding dengan PC-PC yang ada dekat luar sana. Dia tak pakai Windows ataupun dia tak pakai Mac OS. Dia pakai dia punya own Debian OS yang mana based on Linux. And dia punya OS tu memang dah dioptimiskan dengan dia punya spesifikasi, dia punya hardware. Walaupun kalau kita compare, kita kata side by side dari segi hardware tu sendiri, actually hardware untuk Raspberry Pi punya produk ni jauh lagi rendah berbanding dengan smartphone kita ataupun PC. Tapi disebabkan dia punya OS tadi dah dioptimiskan dengan dia punya
punya hardware, maka bila kita guna Raspberry Pi 5 ni, kita akan dapat satu user experience yang sangat smooth. Jadi kawan-kawan, inilah dia Debian OS untuk Raspberry Pi 5. Walaupun saya kata yang dia punya OS ni totally berbeza dengan Windows punya OS, tapi anda tak perlu risau sebab dia punya perbezaan tu tak adalah complicated sangat. Yes, saya akui yang saya perlukan sedikit masa untuk godek-godek, kenal dia punya icon, kenal dia punya software bagai tu, but saya percaya yang anda pun boleh buat benda yang sama lah. Basically, software ataupun apps yang digunakan dekat Debian OS ni adalah bentuk open source punya apps. Jadi kalau anda nak praktik, anda boleh download dekat anda punya laptop ataupun PC Windows sekarang. Okey, untuk dia punya desktop ni, dia gantikan dia punya menu, start menu punya icon. Dia buat logo Raspberry dekat sini. Lepas tu kalau kita tekan dia punya menu ni, akan keluar beberapa kategori, dan setiap kategori ni dia dah bagi kepada kita beberapa apps untuk gantikan apps yang selalu kita guna dekat Windows. Kalau katakan kita nak browse internet, dia tak bagi kepada kita Microsoft Edge, sebaliknya dia bagi kepada kita Chromium. Dengan Chromium ni, anda nak Google, anda nak buka Facebook, anda nak layan TikTok, ataupun anda nak main video YouTube pun tak ada masalah langsung. Saya play dekat sini video untuk YouTube ni, anda boleh main video Full HD tanpa sebarang masalah. Alright, katakan anda nak guna untuk productivity, anda nak guna Microsoft Word, anda nak guna Microsoft Excel, anda nak guna Microsoft Office. Actually Debian OS ni dia dah datang dengan dia punya alternatif lah. Dia tak datang dengan Microsoft Word semua tu, dia datang dengan Library Office. So dekat Library Office ni ada beberapa program. Kalau anda nak guna Microsoft Excel, anda boleh ganti dengan Library Office Calc. Lepas tu kalau anda nak guna Microsoft PowerPoint, anda boleh gantikan dengan Library Impress. Lepas tu kalau anda nak guna Microsoft Word, then anda boleh guna Library Office Docs ni. Dia punya function sebiji sama dengan kita punya Microsoft Word. Katakan kawan anda dia buat kerja dengan Microsoft Word, dia save files dalam format docs, anda boleh ambil file tu, anda boleh buka dekat sini, anda boleh edit tanpa ada sebarang masalah. Yes, kadang-kadang ada sedikit perbezaan ataupun format dia lari sikit, tapi bukanlah satu isu yang sangat besar. So dari segi productivity pun tak ada masalah langsung. Last sekali yang saya nak highlight kepada anda, ada satu benda yang menarik perhatian saya dekat Debian OS ni adalah dia bagi kepada kita beberapa software untuk kita belajar programming. Jadi kalau kita buka dia punya start menu yang lambang Raspberry tadi kan, kita ada beberapa software untuk kita belajar buat programming. Antaranya yang menarik minat saya adalah Scratch 3. Dengan software ni kita boleh belajar programming dengan cara yang sangat mudah. Anda boleh perhatikan belah kiri, dia macam ada action-action yang dia bagi kepada kita. Kita just tarik dan letak dekat sini. Kita cantumkan dengan cara yang betul kita kata. Lepas tu kita just tekan play. Kalau kucing ni bergerak, bermaksud yang program kita betul. Saya ingat lagi masa saya dekat university belajar programming, kita kena buat benda ni secara manual. Key in satu persatu, lepas tu check dia punya coding betul ke tidak, baru kita boleh play keluar hello world. Tapi untuk zaman sekarang 2023, tak perlu nak belajar benda yang complicated macam tu. Kita just guna Scratch 3 ni, and dia punya tutorial dekat YouTube banyak gila. Once kita dah faham tentang basic programming, then kita boleh go for next coding dan sebagainya. Itu saja untuk Raspberry Pi 5. Saya akan buat satu lagi video. Saya nak tunjuk kepada anda betapa hebatnya benda Allah ni. Walaupun harga dia murah, walaupun saiz dia kecil, kita boleh guna dia untuk main game. Anda kena tunggulah next video. Apa-apa pun kalau anda berminat untuk beli Raspberry Pi 5 ni, saya recommend anda untuk beli dekat website Cytron, iaitu official distributor Raspberry Pi, bukan saja dekat Malaysia tapi dekat Singapura, dekat Thailand dan juga Vietnam. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Jumpa lagi.